siapa yang terkencing tu? Dia tengok, dia ini adakah dia kena jenis penyakit daimul hadas? Yang tak boleh. Tak boleh. Kalau dia memang jenis tak sakit, tiba-tiba tak macam mana ke? Apa ni? Kau macam mana? Kau kencing. Dia sebelum ni tak jadi macam tu. Maka batal. Sebab pertama, dia sudah kena kotor. Kedua, dia sudah tidak ada wuduk lagi. Kena balik ke hotel, tukar pakaian baru. Tukar pakaian baru, ambil wuduk baru, turun tawaf sambung. Di mana yang tempat ibadah. Okey. Okey ya? Jadi yang tu tidak boleh pakai sembarang pakaian bercantum semua. Tapi boleh pakai tali pinggang, boleh pakai apa, asal jangan bersarung. Okey, kalau tak ada ni angkat tangan tanya pada ni. Saya nak ringkas kali ni. Okey? Yang kedua, tidak boleh menutup kepala, tapi boleh berpayung berteduh. Abang, 1.5 jam mutawif sampai ke sana, dia bagi hotel buat semua kita. Bila kita tidur, janganlah ambil tutup kepala. Jangan tutup kepala. Ya tutup kepala. Kalau orang abang tak boleh tutup kepala, dibuang, tak apa. Tapi kalau dia nak mengantuk, dia agak kena dah. Dan dia bersekah dan nak makin sikit. Okey? Perempuan tidak boleh tutup muka atau pakai purdah, walaupun pakai penutup hidung, mengelakkan habuk secara ikat tetap, tapi boleh tutup dengan tangan. Ada, jangan pakai pelitup muka, tak boleh. Tapi kalau ujung ni tutup macam tu tak apa, dengan tangan tak apa. Ambil kain tutup dengan tangan tak apa, tapi jangan ikat terus. Okey? Ada 1 tahun itu, ada 8 orang perempuan, dia kalau saya disuruh buka, dia tak buka juga. Tak buka. Betul, saya pun terima, itu 27 kita ingat, 27 bulan Julai tahun 2002. 2022. Saya kata, Kak, kena buka lah ni. Lepas tu, orang lain semua buka. 25 orang buka, 8 orang tak buka. Saya pun tak ada urus, lepas semua cukup tu ni, saya tengok tak pakai lagi. Saya kata, Kak, buka lah enak ni. Seorang tu jawab, kami darurat Ustaz. Saya tanya darurat apa? Darurat lah. Sekarang musim COVID. Saya kata di Mekah ni tidak ada pengisytiharan darurat COVID. Yang ada ni, yang duk pakai tadi ni kerana dilarang oleh kapal terbang. Masa itu ada. Kapal terbang tak apa pakai. Turun ni tak boleh pakai. Dia kata, tapi yang darurat. Siapa yang darurat? Siapa darurat? Saya lah. Saya kata, Kak ni mufti ke? Mengukuhkan diri sendiri berdarurat. Orang lain semua tak darurat lah. Kau tak tahu ya? Kita tak apa, tak pakai tak apa. Lepas tu saya kata, kalau macam ini, saya sambil nak keluar. Kalau macam ini, Tok Sami buat umrah, tak apa. Dalam dalam umrah tu lah, perempuan tak boleh tutup muka. Nak pakai juga umrah apa? Saya kata, cuba kita masak nasi 1 periuk. Ni saya buat analogi. Masak nasi 1 periuk dah masak. Ambil tahi cicak 5-6 tubuh tu. Boleh makan tak? Boleh makan tak? Semua orang tahu makan. Sedangkan yang cuma sikit je. Itulah Allah takkan terima umrah kamu kalau dilarang nak buat juga. Balik tak kena. Barulah 5 orang lagi mari Ustaz, macam mana kami ni? Buka! Dia pun buka. Kalau buka kena dam. Dam kena pengampau kena. Pasal aku larang pertama aku ikut tak apa buat. Aku kata larang tadi buat. Pasal tak tahu. Dah tahu ternyata 3 orang tak buka. Letak alam. Saya kata, saya sanggup cari tiket naik batu terbang balik. Aku sanggup nak melanggar lagi akhirat. Saya cakap kepada, bukan apa, kita kesian tadi dia datang jauh. Belanja sampai 7,000 lebih. Naik kapal terbang lagi. Dan sikit ni suruh buka. Kan? Tak boleh. Dan jangan pakai cermin motor besar. Tadi ada orang tanya nak pakai apa nama ni? Kontak lens tak ada masalah. Kontak lens pakai nak kalau apa hitam ke hijau apa semua boleh. Tapi pakai hitam boleh jalan ke? Boleh tak ada masalah. Pasal kontak lens tak ada masalah. Dia tak tutup muka. Yang tak boleh dia tutup sebahagian muka. Ini dia. Sebab itu cermin mata apa nama ni? Apa ni? Yang siapa buang yang SIM. Siti Kasim. Itu tak boleh pakai. Mata ada berpobangan. Ini disebut-sebut dalam muzakarah pada haji. Okey? Itu tak boleh ya. Tidak boleh tutup tapak tangan. Sarung lengan kena pakai, tapi tapak tangan jangan tutup. Jangan tutup ya. Tapi kalau bungkus macam ni tak apa. Jangan tutup macam ni, itu tak boleh.
Kalau dalam telekong macam tu tidak tak apa-apa. Okey? Banyak larangan umum tidak boleh memakai wangi-wangian setelah berihram. Tak boleh pakai wangi-wangian setelah berihram. Tadi ni kita tengok ada sunat berwangi-wangian kan? Ni jaga. Siapa yang memakai wangian pada badan boleh pakai, tak ada masalah. Tapi jangan pakai pakaian yang kena wangi-wangian. Ada tegahan hadis. La yalbisul muhrimu ma yamassu warwata barang. Mana-mana orang dalam ihram jangan pakai pakaian yang terkena wangi-wangian. Kalau pakai juga boleh, tapi jangan tanggal hingga sampai selesai tawaf tadi. Habis macam mana nak pergi ambil wuduk kalau dah tak mau tanggal pakaian? Tak boleh, takkan salah. Jangan pakai langsung lagi senang. Tapi kalau pakai kat badan tak apa. Pakai kat badan boleh sebab Nabi ya. Ustaz, kalau kita dah di sana kita dah basuh baju pakai sabun mandi ada bau juga wangi. Itu boleh. Bagus. Siapa yang basuh baju dengan sabun pad, dengan sabun breeze, bila dah kering terbau kebersihannya, tak apa. Sebab isti'maluhu qasdul litanzih wa qasdul litatayyub. Penggunaan sabun itu bukan wanginya tu, tapi kena bersihnya tu. Nak menentukan bersih tu wangi itu tadilah. Boleh. Itu dibutuhkan oleh mudzakarah dan juga dalam kitab Mesir. Okey. Soplan Ustaz. Ya? Soplan Tak boleh. wangi. Soplan dia datang kemudian. Dah basuh sampai elok dah, masuk soplan. Saya pun terbau soplan dia tak boleh. Pasal soplan ni datang mewangikan. Sedangkan pad tadi membersihkan dengan wangi itu menunjukkan pakai itu sudah bersih. Beza sikit. Hukumnya tak boleh ramai. Sikit sangat beza dia. Okey? Ya. Tak sampai lagi bab buku. Sampai bab buku. Tidak boleh makan wangi-wangian anak. Tidak boleh membidasa, mencabut, menggunting mana-mana bulu di badan termasuk rambut, kecuali wanita yang mandi haid besar. Sampailah tak? Tak orang tanya. Benda tu dah ada dah. Jangan menggugurkan sebarang rambut di kepala kerana dia berbentuk itulah. Itulah memang binasa original yang ada pada kita. Kuku tak boleh, rambut tak boleh gugur, pokok tak boleh cabut. Ini semua itu melanggar original dia. Soalan, bagaimana kalau seorang wanita itu gugur rambut? Saya nak tanya balik, macam mana dia tahu rambut itu gugur? Cuba bagi tahu saya, macam mana dia tahu rambut itu gugur? Kalau dia garuk, kena. Pasal dia mengubah original rambut. Kalau dia garuk. Tapi kalau dia ambil wuduk, dia pakai cukup, ambil rambut dia tu mudah gugur. Dia pakai cukup, dia ambil cukup, dia letak itu ambil wuduk. Bila nak pakai balik, mata tengok sana, tangan tak pegang. Pakai, ingat dulu. Jangan duk cari-cari juga. Jangan mencari. Okey? Tapi kan, sikat rambut kena. Yang tak kena satu saja. Orang yang berniat bersyarat sekiranya haid aku berpanjangan tadi. Sampai ke Mekah, semalam dia duduk, tiba-tiba dah berhenti dah haid. Tak sempat tunggu pada 3 malam. Sampai dia ke Mekah malam ni, pagi esok tengok dah bersih. Belum tunggu malam besok lagi. Maka dia pun angkat adab besar, dia pun mandi. Dia basuh rambut dia. Gugur rambut tak kena badan. Senang je, okey? Jangan ni ni kita pasal ni pasal rambut ni. Jadi jangan bimbang pada mereka yang rambut gugur, jangan mencari-cari. Jangan mencari-cari, jangan tergaru-garu. Sebab kita pun pakai telekong. Kita pun pakai pelitup. Apa yang kita nak gosok sampai bulu jatuh? Kan? Okey? Macam mana? Tak yakin gugur. Kalau buat apa nak pergi bayar denda? Kita bawa motor, ada road tax, ada lesen, tiba-tiba kena tahan dek polis. Kita pergi polis, saya nak bayar denda lagi. Salah apa tak ada, saya nak bayar. Boleh tak? Yang tu juga dengan Allah SWT. Tak salah
jangan bayar apa-apa. Tak perlu wah-wah. No wah-wah. Yakin. Kena yakin tak ada wah-wah. Tidak ada badan was-was. Tidak ada sama sekali. Betul berlaku berbayar. Rujuklah kepada mutawif. InsyaAllah. Okey. Nak beres ni. Nak beres. Lagi 20 minit lah. Sikit lagi. Tidak boleh membinasakan kuku. Tidak boleh membinasakan kuku atau motongnya. Tidak boleh memakai minyak rambut jangan lupa. Jangan ambil minyak angin letak ke kepala sebab sakit kepala. Tak boleh. Kena rambut, kena dahi, kena apa semua. Segala bulu sini semua kena dah. 60 rial kepada 6 macam ni. 10 rial seorang. Jangan ya. Jangan terus pakai langsung. Pakai Panadol. Tak boleh. Kemudian tidak boleh mencabut nasa teman-teman. Dia tak kena menang kita lah. Kita tak cabut. Tidak boleh membunuh. Ini kita tak kena menang. Tidak boleh bercumbu-cumbuan rasa nafsu. Tolong jangan masuk siapa ke bilik hotel duduk sebilik berdua. Isteri, suami tengok isteri tergedek-gedek pergi nak ambil wudu, dia pergi belakang, ni cak je nak motor. Jangan duduk manja-manja sangat kak. Tak boleh dalam ihram. Tak boleh. Pasal saya nak pesan ni, ada orang pernah berlaku macam tu. Seorang tentera 3 bulan duduk dekat Kota Kinabalu. Pergi umrah dengan isterinya. Bila nak pergi tawaf tu tengok isteri dia bagusnya, dia geram dah 3 bulan tak kena. Pergi belakang tak boleh. Tak boleh. Jangan ya. Okey. Jangan bercumbu-cumbuan merasa nafsu. Tidak boleh bersetubuh. Lagi tak boleh. Bersetubuh je lingkup umrah dan wajib sembelih seekor unta. Di mana nak sembelih unta ni? Di leher juga. Wajib sembelih unta seekor di Mekah, harga dia 5,000 rial seekor. 5,000 rial. Jangan bersetubuh dalam ihram. Sahkan betul-betul umrah kita tu lengkap dah. Nenek lah tak ada macam mana pun. Kan? Jangan lupa geram mamai. Dan tidak sah bernikah dari wali atau saksi selagi dalam ihram. Ada satu kes, seorang lelaki masa muda-muda pergi menunaikan umrah. Setiap kali umrah, tawaf kena sentuh Kaabah. Bila tawaf selalu sentuh Kaabah, maka dia telah tak sah dalam umrah dia. Balik ke tak lama dia pun menikah. Siapa pun tak tahu yang dia nikah tak sah. Duduk setahun setengah kemudian dapat anak belum betul, tak bebel dia. Bila nak pergi haji, dia masuk kursus umrah macam ini, diceritakan oleh mutawif bahawa dia sudah yang buat macam tu, nikah dah. Yo genah tanya, ada rujuk pada saya kata tak sah nikah satu yang dengan saya. Yang saya tahu selagi orang nikah dalam ihram tak sah. Nak sah tak sah, kita tanya kadi lah. Kadi mana yang nak ni? Benda tu berlaku 40 tahun yang lalu. 30 tahun yang lalu, mana nak ni? Tolong jangan, tak sah. Tak sah nikah selagi dalam ihram. Habis ya. Saya cakap ni semua yang saya sebut semua ni, kalau kita langgar, pilih sembelih kambing atau sedekah benar bagi miskin Mekah ataupun puasa 3 hari. Semua ya, kecuali hak yang sebut tadi. Kemudian apabila kita sampai ke Mekah, mutawif yang bawa kita dia hanya rehat dalam 1 jam saja. Dia suruh kita bersedia untuk pergi menunaikan tawaf. Jadi ini nak kritikalnya ni. Saya takut nak habis, saya nak cepat-cepat. Bila nak pergi? Ada lagi? Okey. Apabila kita nak pergi apa? Tawaf, ingat. Ini yang kritikal. Ini yang penting sekali ni yang saya nak jaga betul. Jangan bangga yang ni. Syarat sah tawaf ada 8. Pertama, suci dari hadap besar dan hadap kecil. Jangan haid, jangan nifas, jangan ni. Mesti tak ada haid, mesti clear, tak ada hadap besar. Dan mesti ada wudu. Kena ada wudu, kena ambil wudu dulu sebelum kita tawaf. Bila kita sebut tentang kena ambil wudu, tentulah kita rasa macam mana nak tahan wudu saya. Isteri saya ni tangan dia tak tutup. Saya pula bila nak pergi tawaf kena pakai itibak macam ini. Itibak macam ini buka bawah kanan. Isteri depan tentu kena sentuh. Okey, dengan baik-baik. Di Mekah pembatalan wudu, Mekah Madinah pembatalan wudu, bab ini diringkaskan.
yaitu bersentuh lelaki perempuan yang halal kahwin termasuk isteri sendiri dengan tidak ada syahwat, tak batal wudhu. Tidak batal wudhu bersentuh lelaki perempuan ketika di Mekah dan Madinah. Apatah lagi nak pergi tawaf, betul lelaki perempuan nak pergi tawaf. Semayang okey. Semayang perempuan letak buat semayang perempuan. Di Madinah lagi lah. Perempuan dia sekat dengan tirai yang begitu besar, dengan dinding begitu besar. Di Mekah nak tawaf, dia campur lelaki perempuan. Macam mana tak sentuh? Okey, kena ingat itu keringanan dalam mazhab Syafi'i. Bukan dia mazhab Syafi'i, bukan tukar mazhab, bukan. Mazhab Syafi'i yang diringankan oleh beberapa ulama terkenal selepas Syafi'i. Pasal tak boleh buat apa? Dia cek dengan ulama-ulama lain mengatakan tak boleh kalau tak tawaf. Kalau tawaf tu batal hanya bersentuh, memang tak akan sah kalau tawaf seseorang itu. Lagi teruk dari lahiran. Maka diringankan, disetujui oleh semua. Termasuklah dari utak Mesir. Menyetujui sentuh lelaki perempuan tak ada syahwat, maka dia tak tak batal wudhu. Sedangkan mereka ini tak berfik. Tapi ni syariat tak ada syahwat. Syahwat ni banyakkannya datang dari lelaki. Oleh itu kak semua saya nak pesan. Saya nak pesan sangat-sangat. Sebelum pergi Edman banyak-banyak sikit dengan suami. Kalau dia buat lambat, buat tak layan lah, kak dia kerjakan dia. Pasal dia dah kena cukup-cukup kau-kau punya, di sana dia tak kisah lagi dah. Dia kira Allah Kaabah, Allah Kaabah. Kalau tidak, pasal dia ni bila nak pergi Mekah, ingat pergi Mekah. Sampai ke Mekah dah tengok Mekah, teringat apa yang Mekah pula, patut kacau. Dia cari apa yang Mekah. Kan ni apa sama bulat dengan saya ni? Ini ya. Walaupun saya cakap ni dalam bahasa yang tak berapa seronok nak didengar, minta maaf lah, ini agama. Ini nak capai matlamat. Jadi benar macam tu ikut dia. Okey, ada banyak-banyak sikit, jangan takut. Kak pun berilah pelayanan yang bagus-bagus sikit. Walaupun kita dah berumur kan? Ingatlah dah umur tak payahlah. Jangan. Sini berumur, di Mekah ni lagi kepala dia. Bengar. Tengok bini ni satu macam lagi. Abang pula tak kenal dah seminggu dah. Dinding pun tak letak lagi dah. Tak kenal, ni tak kenal. Ni jatuh semua. Yang main. Kau kita tak perasan kan? Perasan tak apa? Okey? Ada kecil? Apa namanya? Suci pada hadap besar ada kecil. Kemudian mula dari Hajar Aswad. Mutawif akan bawa masuk mengikut pintu nombor 89. Dia masuk ikut ini Rukun Yamani. Sampai di dataran di atas tu ialah tingkat satu orang tawaf. Dia berhenti di bawah ni, dia akan berdoa nampak Kaabah. Habis doa nampak Kaabah, dia ajar kepada kita untuk berniat. Niat tu sunat aja. Niat nak tawaf umrah sunat. Niat untuk tawaf umrah sunat. Tapi wajib niat untuk tawaf wada dan juga untuk tawaf nazar. Wajib. Ada banyak, ada 4 semua. Saya sebut 2 tu sudah. Pasal kita tak masuk tawaf qudum, kita tak masuk tawaf nazar. Kalau ada adalah dia tawaf apa namanya yang wajib pasal niat, tawaf wada nak ni, tawaf nazar kena niatnya. Tapi untuk tawaf umrah tak payah. Tapi mutawif ajar juga. Allahumma inni uridu an atufa baitullah haram sab'ata syawatan tawafan mutilan talab surah Allah Akbar. Sampai ke sini, mula di sini aja Ustaz. Sini mula. Bila sebut mula, pasangkan bau kita betul-betul Hajar Aswad. Tengok di dinding sebelah sana ada lampu hijau. Sini Hajar Aswad, sini. Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bila baru kita jalan ke depan. Okey? Kemudian 7 keliling yang sempurna lagi yakin. 7 keliling yang sempurna, masa berpusing itu sempurnanya bau kiri sentiasa mengingat Kaabah. Itu sempurna. Jangan terpusing-pusing sampai hilang Kaabah daripada ni je. Sebab tu saya juga tak suka orang pergi tawaf dengan menggunakan skuter di atas. Memang lari. Kaabah duduk di belakang lah, dia duduk depan tu. Tapi duduk buat juga, pasal ikut mentara lain, tak apa. Masa ini tak mau. Saya tak suka orang pergi tawaf dengan skuter. Apa hal tu berjalan? Dan pada saya lah, nak ikut orang ikut lah. Okey, 7 keliling dengan sempurna lagi yakin.
Sempurna ni bahu kiri semi Kaabah. Jangan sentuh Kaabah termasuk Ismail. Tawaf jangan ada tangan lehernya tu. Tapi kalau dia sampai ke rukun Yamani, dia tengok rukun Yamani kosong, orang pun pergi kucuk. Dia pergi kucuk, tak apa, pegang kucuk. Pasal bila dia berhenti pergi pegang, dia tak tawaf. Yang tak boleh di tengah jalan. Apa? Tengah jalan apa tak boleh. Tapi kalau dia betul-betul niat, ya Allah, aku nak berhenti tawaf, aku nak kucuk, aku nak rukun Yamani. Berhenti dia kucuk. Pasal Rasulullah apa? Kucuk-kucuk. Tapi bila balik, di sini kena letakkan balik ni, oh jalan Rasulullah apa jalan. Faham? Okey. Okey ya. Ingat, mula dari Hajar Aswad habis Hajar Aswad. Okey? 7 keliling yang sempurna lagi yakin, sempurna tu tutup aurat, ini sempurna juga. Jangan sentuh Kaabah, tutup aurat itu merupakan sempurna juga. Kena tutup aurat. Maka bila pakai telekung, tolong masukkan semua rambut dalam tu. Dengar orang tawaf tiga musimnya suami nampak, rambut nampak, nak kena ulang balik semula. Tolong ya, jangan nampak ni aurat. Suci dari sebarang najis. Oh, yang ni berat sikit. Yang ni masuk kelabu sikit dah ni, ikut saya nak kena berhenti dah. Tapi saya nak habis buat yang ni, pasal apa? Pasal ini adalah kritikal bagi perempuan. Mana kertas saya tu tak mana pula. Aduh, saya pun nak kena pergi tempat lain. Ya Allah, janganlah. Okey. Sampai tadi saya nak tunjuk sikit. Ini kritikal. Pak, tadi ada orang tanya, saya nak jawab soalan ni. Okey. Ada di kalangan wanita, mereka menghadapi masalah ini. Orang wanita menghadapi masalah daimul hadas. Maksudnya sentiasa berhadas. Apa dia? Penyakit keputihan. Wanita di kafarat dia selalu basah. Keluar angin dari depan. Ada wanita yang bila jalan terbuka sikit, ada, bukan banyak, sikit je. Dia bila jalan keluar, jembut keluar di depan. Istiadah. Ini ramai. Wanita yang 15 hari 15 ada lagi darah. Itu istiadah. Ataupun yang kencing tak lawan. Lelaki perempuan. Batuk pokok cucuk kencing. Dan satu lagi buah sen. Ini boleh tawaf. Walaupun tangannya lagi boleh. Lagi satu tak sebut ni ialah kolesterol baik. Orang yang penyakit prostat apa nama yang penyakit tu. Kemudian saluran kencingnya dibuat dengan digantung apa nama ni beg kencing dia. Yang ni pun masuk dalam bab ni juga. Sentiasa tak tahu bila dia kencing, tak tahu tu beg dia dah penuh. Boleh walaupun beg dia penuh pun boleh tawaf. Dia panggil daimul hadas. Macam mana cara dia? Bila nak pergi tawaf, setengah jam bersihkan tempat najis gunakan pelapis bagi perempuan. Bersihkan tempat tu, kemudian kumpal kapas sikit, lekat masuk dalam bubur peti lainnya, ambil wudu. Dan ambil wudu hanya setengah jam sebelum pergi tawaf. Setengah jam lagi nak pergi tawaf, ambil wudu sekarang terus jalan. Setengah jam ni dianggarkan perjalanan sampai ke Baitullah. Tapi bila dah sampai ke Baitullah mula tawaf, tak kira dia nak tawaf sejam pun tak apa. Tapi jangan berhenti dulu pusingan. Jangan berhenti 7 kali berturut-turut. Jika berhenti wudu terbatal. Habis walaupun terasa datang, lantak kau lah. Ya, habiskan juga. Ini pasal ada orang tanya tadi. Jangan takut. Buat aja. Lepas tu serah kepada Allah SWT. Tapi tengok keadaan jauh lah. Kalau duduk jauh apa nama ni, mungkin 40 minit. Bukan 3 jam, 40 minit. Pasal dia kira daripada dia bertolak di rumah nak sampai ke Kaabah berapa minit. Dah mula tawaf, jangan berhenti-berhenti dah. Tawaf sampai ni. Lepas tawaf selesai, boleh semayang di belakang makam Ibrahim. Walaupun terasa ada semayang belakang makam Ibrahim. Namun lepas bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi yang kedua tu, maka dia terbatal wudu. Dah habis dah, wudu dah tak ada. Bila wudu dia dah tak ada lagi, maka dia bolehlah pergi sa'i. Kita ambil pula syarat sah sa'i pula. Syarat sah sa'i ni senang. Syarat sah sa'i ni dia tak kisah haid datang ke, kena najis ke, terbuka aurat ke, apa nama ini, terpusing ke, dia tak kisah. Sebab tidak ada sebut pasal larangan itu. Dia larangannya satu saja. Syarat dia sah pertama selepas tawaf yang sempurna. Tawaf dia cukup sempurna, tujuh dengan yakin.
Yang kedua mula Bukit Safa. Mutawif akan bawa Zam-Zam dan naik Bukit Safa, mula sa'i dekat sana. Kemudian 7 perjalanan dengan sempurna, Safa Marwah 1, Marwah Safa 2. Safa Marwah 1, balik Marwah Safa 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cukup 7 kali dengan sempurna. Mesti sampai Bukit Safa atau bergerak. Ini tak ada masalah. Memang tempat pusing itu Bukit Safa, Bukit Marwah. Dalam kawasan Mas'ah Batu Wadi. Iaitu masa saya pun tak ada kepala itu saja. Lebih kurang luahlah di antara dinding sana ke dinding sini, itulah tempat sa'i yang awal dalam. Kan? Jangan takut. Cuma hanya dia ada 4 tingkat. Pertama, yang di paras lantai Kaabah tu ground floor. Yang kedua, tingkat 1. Yang ketiga, tingkat 2. Yang ketiga, tingkat 3. Yang keempat, tingkat 3. Yang tingkat 3 ni ada skuter. Kalau tak lagak nak jalan, boleh naik skuter. Kalau tak salah saya, 58 rial 1 seater dan 125 rial 2 seater. Kalau tak salah macam itulah. Tapi hari itu sebenarnya 78 rial 1 seater, 125 2 seater. Tapi anda yang cakap tadi dia kata 50 lebih, saya tak tahulah. Sebab saya tak buat kat situ. Tapi saya selalu bertanya juga adalah itu saja. Dan artinya kena najis ke, haid keluar ke, terbuka aurat ke, dia tidak ada masalah, selesai sampai habis. Tapi kena ingat, jika kita tengah sa'i, tiba-tiba azan Allah Akbar, Allah Akbar, orang haid, orang nifas, orang yang bernajis jangan tunggu lagi. Sebab ini dah jadi tempat suci, dah jadi tempat semayang. Jadi sah semayang kena keluar, orang yang bernajis tak boleh duduk situ lagi. Tapi selagi tak azan, kata pukul 10, 11 tak ada azan lagi, buat sampai habis. Okey? Okey, tak ada masalah. Jadi kalau termasuk orang tak imadah ni, jangan takut apa-apa di imadah. Tadi ada tanya, tengah-tengah saya di jalan saya tiba terkencing. Lantak terkencing lah tak apa. Tapi jangan mengencing saja pula, nanti guna orang tu. Terkencing tak apa, mengencing tak boleh. Enggak, sebab itu bukannya tanda. Dan terkencing masuk dalam simpanan kita. Okey? Orang lelaki yang kita kata kuat kencing tadi ni, dia kena pakai pampers, jangan pakai bungkus kain ikat, bungkus dengan tu. Okey? Selesailah ibadat kita. Hanya satu lagi yang belum. Okey, ingat masa tawaf dalam masjid dengan ibadat, tawaf masjid dengan ibadat, jangan selfie, jangan bersembah macam-macam, jangan selfie. Pada saya selfie tak sah. Orang lain kata sah, pasal dia masih tak batal lagi dia punya niat, cuma berdosa. Saya kata dosa tak dosa, pada saya tak sah. Pada saya lah, dia nak kata apa yang saya cakap ni kepada orang yang ahli orang yang ada ahli, saya kata pada saya tak sah. Pasal Nabi kata semayang itu, tawaf itu seperti semayang. Habis kalau tawaf itu sekadar-kadar boleh bercakap-cakap. Habis kalau semayang takkan boleh selfie lah. Kan, kena ikutlah cakap tu. Tapi sa'i tak ada masalah. Namun jangan juga ada selfie. Pasal hilang ibadat kita. Kita ibadat kerana Allah. Siapa maruah tu kerja kita kerana Allah. Pasal apa kita nak selfie kerana lain? Okey. Selesai yang tu, maka sa'i dengan niat ibadat habislah. Baik, satu lagi yang kita tinggal, iaitu bukan tahlul, bergunting rambut. Itu rukun yang nombor 4. Bergunting atau mencukur rambut. Iaitu syarat dia senang saja, ada dalam tu. Saya tak nak buka balik, malas ingat. Syarat dia senang saja, iaitu setelah tawaf sa'i yang sempurna. Sawah 7 sa'i 7 sempurna. Yang kedua, membinasakan rambut di kepala dengan beberapa cara. Sama ada bergunting, bercukur, merabut, mencabut ataupun membakar rambut tu asalkan 3 helai. Jadi kalau sekiranya suami lambat datang sangat, tunggu tak datang, sudah dekat 15 minit dah, nak keluar, nak cepat-cepat, nak bertahlul, nak kena ni, maka kena gugur rambut dulu. Kak masuk tangan dalam tu, tengok ni ada 3 helai rambut, sudahlah, dah tahlul tu. Tapi takkan nampak macam tu. Marah mereka, apalah kakak ni tak sabar langsung. Orang kata sunat bergunting, gunting lah. Yang kakak pintal rambut yang di sebelah kanan ini ke bawah, seuras jari macam tu, gunting, simpan rambut tu, jangan bawa balik ke Malaysia. Simpan ke dulu kat situ. Ya.
Penting lah tu. Dah ada buku tu penting lah tu. Tak ada lah tu lah. Mana cakap daripada gunting ke turut ke gabut ke. Dah tengok dulu buku lah. Masa kita buat, kita perasan masa kita selepas tawasan yang sempurna. Okey, tapi yang elok lagi, walaupun bahasa macam gugur kita tak tahu bila, yang paling istimewa gunting lah juga. Okey, jadi habis, ya. Kalau kita buat contoh tawaf atau sa'i, katalah semua 7, kata pada yang nombor 3 kita nak pergi ke toilet, kemudian kita sambung balik, dia sambung nombor 3 ke sambung 1 balik? Sambung di mana kita berhenti. Kalau tawaf yang ketiga kita berhenti, masuk buat tawaf yang ketiga daripada awal. Daripada awal tawaf ketiga, bukan daripada tawaf satu. Tawaf, masa kita tahu di mana tempat kita berhenti, kita ambil dah tawaf ketiga di Hajarul Aswad. Cukup sampai 7. Tapi setelah ambil umur yang sempurna. Okey? Ginilah, kalau ada soalan-soalan tunggu besok ya. Sebab saya kritikal sangat, saya kena pergi satu persidangan di Library, takut tak sempat sampai. Okey? Sebab satu lagi saya nak pesan ni, setiap jemaah kita akan dibawa pergi ke Taif. Tolong lakukan tawaf wada untuk pergi ke Taif. Okey? Dan balik besok, jangan siapa-siapa buat umrah kalau dia tak buat umrah di Gunung Manazil di Taif. Jangan buat umrah di Tanim Jaranah, jangan lagi. Sebab tak boleh, kita dah keluar dari mikat. Mesti nak buat lagi, kena buat di mikat Gunung Manazil. Lepas dari itu nak buat di Tanim Tanah, tak kisah. Jangan Gunung Manazil tak buat, balik esok nak buat Jaranah sana. Tak boleh. Kena sembelih kambing dan juga buat berdosa kerana tidak niat di mikat asal itu. Takat itu saja biqauli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok pagi kita jumpa lagi, insya-Allah. Terima kasih.